Orang India Malaysia. Sejarah orang India Malaysia ataupun Indo-Malaysia adalah warga negara Malaysia yang berketurunan India atau Asia Selatan. Mereka kini membentuk kumpulan ketiga terbesar di Malaysia selepas orang Melayu dan Cina. Kebanyakan mereka adalah berketurunan daripada mereka yang berhijrah dari India ke tanah Melayu British dari pertengahan abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Majoriti orang India Malaysia adalah beretnik Tamil. Kumpulan-kumpulan etnik lain yang lebih kecil juga boleh dijumpai termasuk orang Malayali, Telugu, Punjabi dan Gujarati. Orang India Malaysia adalah komuniti kelima terbesar di dunia bagi diaspora India dan paling terbesar bagi diaspora Tamil. Di Malaysia, mereka mewakili kumpulan ketiga terbesar yang membentuk 7% daripada populasi Malaysia selepas etnik Melayu dan Cina. Mereka biasanya dirujuk sebagai Indians dalam bahasa Inggeris, orang India dalam bahasa Melayu, Yinduren dalam bahasa China. Orang India di Malaysia terkenal dengan stratifikasi kelasnya dengan golongan elit yang ketara dan kumpulan berpendapatan rendah yang besar dalam kalangan mereka. Peratusan bagi profesional India Malaysia per kapita yang membentuk 15.5% daripada profesional Malaysia pada tahun 1999 telah berkurangan dengan populasi yang besar. Hampir 40% kini dianggap dalam kategori B40 dalam bancian tahun 1984 sehingga 30% daripada tenaga kerja profesional perubatan negara terdiri daripada orang India Malaysia. Sejarah gelombang pertama zaman pra-kolonial. India kuno memberikan pengaruh yang mendalam ke atas Asia Tenggara melalui perdagangan, misi keagamaan, peperangan dan bentuk-bentuk kontak lainnya. Malaysia pra-kolonial merupakan bagian dari kerajaan India seperti Sriwijaya, Kadaram dan Majapahit yang merupakan bagian dari wilayah budaya yang dikenal sebagai India Raya. Terdapat kemungkinan gelombang pertama migrasi dari India ke Asia Tenggara berlaku semasa penaklukan Asoka terhadap Kalinga dan ekspedisi Samudragupta ke selatan. Pedagang India telah melalui rantau ini termasuk di hujung selatan Asia Tenggara dengan perdagangan maritim. Raja-Raja Sailendra dari Jawa dapat mengambil alih kawasan Tanah Besar dan bagian selatan Siam. Raja-raja itu menyambut misi-misi Buddha dari India, menerima ajaran mereka dari sekte Mahayana yang merembes melalui wilayah mereka. Namun, Tengah dan Timur Laut Thailand terus memegang teguh ajaran Hinayana dari sekte Theravada yang diperkenalkan oleh misionaris yang dihantar oleh Maharaja Asoka pada abad ketiga sebelum Masihi. Teori lain mengenai pengenalan Buddha selepas kedatangan India di Semenanjung adalah bahawa selepas Kalinga menakluki Burma bawah abad ke-8, pengaruh mereka secara beransur-ansur merembes ke seluruh Semenanjung. Kalinga India kuno terletak di tenggara India yang menduduki Orissa moden dan utara Andhra Pradesh. Pada abad ke-7, sebuah kerajaan Indonesia dinamakan Kalinga. Sumber-sumber China menyebutkan bahawa kerajaan ini, Holing, merupakan pusat para sarjana Buddha sekitar tahun 604 sebelum menjadi terlupakan oleh kerajaan Sanjaya atau Mataram. Ratu Sima merupakan pemerintah Kalinga yang paling terkenal. Terdapat bukti keberadaan kerajaan-kerajaan yang di India Nasasi seperti Gangga Negara, Kedah Tua dan Sriwijaya kira-kira 1,700 tahun yang lalu. Hubungan awal antara kerajaan Tamilakam dan Semenanjung Melayu sangat erat semasa pemerintahan dinasti Pallava dari abad ke-4 hingga ke-9 Masihi dan dinasti Chola dari abad ke-9 hingga ke-13 Masihi. Hubungan perdagangan yang dimiliki pedagang Tamil dengan pelabuhan-pelabuhan di Malaya menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan yang di India Nasasi seperti Kadaram is Kedah Lama dan Langkasugam.
Selain itu, Raja Chola Rajendra Chola I menghantar ekspedisi ke Kedaram Sriwijaya pada abad ke-11 menakluki negara itu atas nama salah seorang pemerintahnya yang mencari perlindungan dan untuk menetapkan di takhta. Empayar Chola memiliki armada pedagang dan laut yang kuat di Lautan Hindi dan Teluk Bengal. Penulis Periplas membezakan 3 jenis kapal: bot pantai ringan untuk lalu lintas tempatan, kapal besar dengan struktur yang lebih rumit dan daya angkut yang lebih besar, dan terakhir kapal besar yang melakukan pelayaran ke Malaya, Sumatera dan Sungai Ganges. Dalam Kesultanan Melaka, orang-orang Chetty memainkan peranan besar dalam pentadbiran pelabuhan tempatan seperti Raja Mudaliar, Shah Bandar Melaka dan Bendahara Tun Mutahir, seorang bendahara terkenal dalam Kesultanan Melaka. Gelombang kedua zaman kolonial. Berikutan penjajahan Portugis di Melaka pada tahun 1511, kerajaan Portugis menggalakkan penjelajah mereka membawa wanita India yang mereka sudah berkahwin dan telah memeluk agama Kristian Katolik Rom di bawah dasar yang ditetapkan oleh Alfonso de Albuquerque, Viceroy India pada masa itu. Orang-orang ini adalah Katolik Gaun ataupun Katolik Kongkaki dan Katolik India Timur Bombay, Katolik keturunan Marathi, Kupari yang merupakan campuran keturunan Brahmin, Samvedic, Goan dan Portugis juga tiba. Anak-anak mereka yang telah berkahwin campur dengan penduduk Melayu kehilangan identiti etnik mereka. Pemerolehan British ke atas Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, negeri-negeri selat daripada 1786 sehingga 1824 memulakan aliran masuk tetap buruh India. Ini terdiri daripada pedagang, anggota polis, buruh ladang dan sepoi. Selain daripada ini, terdapat juga penghijraan besar-besaran orang India untuk bekerja dalam kerajaan kolonial British disebabkan oleh penguasaan umum mereka terhadap bahasa Inggeris. Penubuhan ladang dan keperluan untuk buruh besar-besaran menyebabkan kemasukan pendatang India yang bekerja di bawah sistem Kanggani pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Selepas sistem Kanggani berakhir pada awal abad ke-20, ada yang membayar sendiri perjalanan mereka ke Malaya. Para pekerja migran ini kebanyakannya adalah orang Tamil, sekitar 80%, dengan beberapa orang Telugu, Malayali, Bengali dan Punjabi. Pendatang Tamil kebanyakannya berasal daripada Tamil Nadu. Pekerja-pekerja ini berbeza daripada kumpulan orang India bandar yang komersial dan berpendidikan yang sering terdiri daripada orang Tamil, Telugu, Malayali, Punjabi dan Bengali. Orang India bandar ini mungkin beragama Hindu, Kristian atau Sikh. Orang Sikh kebanyakannya bekerja dalam pasukan polis, manakala orang India Utara yang lain terlibat dalam perniagaan. Orang Malayali, Ceylonese dan Tamil Kristian mungkin terlibat dalam kerja kolar putih di sektor kerajaan dan swasta. Chettiar dalam industri peminjaman wang dan kewangan, manakala Tamil Velalar dan Tamil Muslim mungkin terlibat dalam pelbagai jenis perniagaan. Populasi India di Malaya dan Singapura sebelum kemerdekaan kebanyakannya adalah lelaki dewasa yang bujang atau mempunyai keluarga di India dan Sri Lanka. Oleh itu, populasi ini kerap berfluktuasi dengan kitaran immigration ke Malaya dan kitaran Exodus orang kembali ke India. Seawal 1901, populasi India di negeri-negeri selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu kira-kira 120,000 orang. Pada tahun 1931, terdapat 640,000 orang India di Malaya dan Singapura. Bahkan jumlah mereka melebihi penduduk asli Melayu di negeri Selangor pada ketika itu. Namun, semasa Perang Dunia Kedua, ramai lelaki dan wanita India meninggalkan Malaya ke Burma sebagai sebahagian daripada Tentera Nasional India. Dengan ribuan yang dikatakan telah terkorban akibatnya, pada tahun 1957, jumlah penduduk India hanya meningkat kepada 820,000 orang. Walaupun immigration adalah faktor utama untuk peningkatan populasi sehingga kemerdekaan, pertumbuhan populasi ini mula merosot selepas itu apabila golongan profesional di perkhidmatan awam dan ladang-ladang pergi apabila institusi dan syarikat British meninggalkan negara.
Sejak itu, kadar kelahiran yang rendah dan emigrasi ke negara-negara seperti Singapura, Australia, UK dan lain-lain untuk mencari peluang pendidikan dan ekonomi yang lebih baik bermaksud orang India terus melihat bahagian mereka dalam populasi Malaysia. Hari ini, orang India Malaysia menyumbang kira-kira 7% daripada jumlah penduduk Malaysia, kira-kira 2 juta, dan 9% di Singapura 450,000 orang. Gelombang ketiga tempoh kontemporari. Dari tahun 1990-an hingga kini terdapat gelombang kecil pendatang warga negara India ke Singapura dan Malaysia untuk bekerja dalam industri pembinaan dan kejuruteraan, restoran, sektor IT, pengajaran dan kewangan dengan ramai yang menetap secara kekal di Malaysia. Buruh tak mahir kebanyakannya bekerja di restoran India. Terdapat juga pasangan asing dari subbenua India yang berkahwin dengan orang India tempatan. Sumbangan masyarakat India terhadap masakan Malaysia sangat besar. Masakan India telah memberi pengaruh kuat kepada masakan Melayu tradisional yang menyebabkan populariti kari di Malaysia. Restoran India diterima dengan baik oleh rakyat Malaysia dari semua latar belakang etnik dan agama. Mereka telah menjadi sebahagian penting dalam kehidupan harian rakyat Malaysia dan menjadi tempat pilihan untuk menonton pertandingan bola sepak secara langsung di televisyen. Restoran dan gerai mamak merujuk kepada tempat makan yang dimiliki dan dikendalikan oleh orang Islam India. Istilah mamak kadang-kadang digunakan secara salah satu menggambarkan mana-mana restoran India. Roti canai nasi kandar, Maggi goreng dan pasumber mamak rojak adalah hidangan India yang unik di Malaysia. Nasi kandar dijual secara eksklusif di restoran India Muslim dan resepi ini dijaga sebagai rahsia yang ketat. Berbeza dengan masakan India di United Kingdom dan negara-negara barat yang cenderung kepada masakan India Utara. Masakan India di Malaysia banyak berdasarkan masakan India Selatan kerana diaspora India di Malaysia adalah kebanyakannya Tamil. Walaupun beberapa hidangan utara seperti ayam tandoori dan roti naan biasa dijumpai. Hidangan sarapan selatan seperti idli, vadai dan dosa, deja sebagai tosai di Malaysia adalah lazim. Apam adalah hidangan sarapan kegemaran di rumah-rumah Tamil. Lidi apam dikenali sebagai putu mayam dalam bahasa Melayu dan biasanya dijual oleh peniaga motosikal bergerak. Murukku dibuat sempena di Pabali. Hidangan beras bersama pelbagai hidangan sayur-sayuran dan daging serta pelbagai pelengkap disajikan di daun pisang di restoran untuk makan tengah hari dan malam dan juga di rumah-rumah India semasa acara istimewa. Daging biri-biri sangat digemari dan disajikan sebagai varuval, kari kering atau paratal, kari dengan kuah pekat. Peria goreng, keping pisang, papadam, rasam, yogurt dan acar adalah pelengkap yang biasa. Desert dan manisan termasuk payasam, halwa, maisore, pak palgo dan G balls. Beberapa makanan India telah diadaptasikan dan disesuaikan dengan tempatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada murukku, adi rasam dan putu. Kata-kata Tamil dalam bahasa Melayu. Pinjaman daripada pautan luar, orang Tamil daripada Tamil Nation, dan rujukan ini adalah daripada Department of Statistics Malaysia 2020, Current Population and Estimates Malaysia 2020 Group dicapai pada 15 Julai 2020. Census of Population 2010 Singapore Department of Statistics diarsipkan daripada yang asal pada 16 Disember 2016 dicapai pada 4 Februari 2018. Yang ketiga, Viswanathan Selvaratam 1 Mei 2021. From Servitude of Underclass, The Empire South India Coolies is Post-Colonial Malaysia, Economic and Political Weekly, muka surat 56 dan 18, The Ancestral Root of About 80% of Malaysian Indian is in the British Empire Madras Presidency, now Tamil Nadu, Talanaga, Andhra Pradesh and Kerala. Yang keempat, Watson Andaya, Barbaya, Andaya, Leonard Y. 2001, A History of Malaysia,
University of Hawaii Press, muka surat 4181 hingga 185, ISBN. Visiting India Diaspora in Malaysia, Diplomacy and Beyond Plus, M. Shamsul Haque, November 2003, The Role of the State in Managing Ethnic Tension in Malaysia, American Behavioral Scientist, muka surat 240 hingga 266. Yang ke-10, Sari Muhammad Yusof, Source of Income Growth and Inequality Across Ethnic Groups in Malaysia, 1970 hingga tahun 2000. World Development, muka surat 311-328, dicapai pada 29 Januari 2018.